Jadi sebagai penutupnya kita baca riwayat hidup Syekh Al-Kattani. Maksudnya Syekh yang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Supaya kita tadi mendapat panduan lah daripada riwayat hidup beliau. Dan kita dapat dengar beberapa kata nasihatnya. Jadi namanya ialah Muhammad bin Ali bin Ja'far Al-Baghdadi. Nama kunyahnya ialah Abu Bakar. Dan nama gelarannya ialah Al-Kattani. Maksudnya orang yang bekerja. Kattan tu maksudnya bekerja membuat benang daripada Al-Kattan. Dia ada benang daripada cotton. Dia ada benang daripada satu lagi jenis dipanggil tu. Jadi itulah kerja Kattan itu ialah nisbah kepada pekerjaan. Dan dia meninggal dunia di Mekah. Maksudnya dia asal daripada Baghdad. Meninggal dunia di Mekah pada tahun 322 Hijrah. Maksudnya Syekh Muhammad Kattani ni apabila dia tadi tinggalkan kota Baghdad dan duduk di Mekah. Duduk di Mekah ni dipanggil mujawir. Maksud kita dia setengah orang tadi dia kata saya nak meninggalkan negara saya dan saya nak berjiran. Itu dia panggil mujawir. Maksud saya nak berjiran dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Kaabah tadi lah. Ada ramai daripada ulama ni, setengah daripada mereka di akhir hayat dia kata aku nak berjiran dengan Kaabah. Jadi dia akan tinggalkan negara dia akan duduk di Mekah sampailah meninggal dunia. Jadi antara orang yang mujawir, maksudnya berjiran dengan Kaabah tadi ialah Imam Al-Kattani ni. Cuma bila dia berjiran dengan Kaabah tu dia buat apa tu soalannya. Maksudnya kalau kita nak juga, saya tak suka duduk Malaysia ni, Malaysia tak bagus. Saya nak duduk dekat Mekah kan. Saya nak duduk di tepi Kaabah. Jadi tengoklah sekarang ni bila dia tadi duduk mujawir dengan Kaabah, tengok dia buat apa kan. Maksudnya dia kata dalam riwayat hidupnya khatamal Kattani fi tawaf 12,000 khatmatin wa kana minal awliya. Maksudnya apa yang dia buat apabila dia duduk di Kaabah, maksudnya dia duduk berdekatan dengan Kaabah tadi, dia ialah menunaikan tawaf. Bukan, maksudnya semasa dia salah satu ibadat bila kita ada dekat Kaabah ialah dipanggil tawaf sunat. Tawaf sunat, kalau tawaf haji itu setahun sekali kan, kalau nak buat tawaf umrah tu bergantunglah. Tapi salah satu ibadah ni ialah kita duduk saja kita pergi tawaf, tawaf sunat. Jadi ni nak bagi tahu Syekh Kattani telah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 12,000 kali semasa di dalam tawaf tadi. Masa 12,000 kali. Kalau satu hari satu kali khatam, maknanya dia ada 12,000 hari yang dia dah gunakan untuk mengkhatamkan Al-Quran semasa tawaf. Masa tawaf tu bukan duduk diam. Kita maklumlah tawaf tu kita kena berjalan kan, kita kena berpusing dan seumpamanya. Jadi itulah ibadat mereka yang mujawir, yang berjiran dengan Mekah tadi. Maksud tujuannya supaya dia dapat buat, maksud dia boleh baca Quran di dalam tawaf yang dia tak boleh buat di tempat lain. Maksud kita nak tawaf kat mana kalau selain daripada Kaabah tu. Jadi sebab itulah mereka tadi duduk berdekatan dengan Kaabah kan. Moga-moga mereka dapat membuat ibadatnya lebih dibandingkan sekiranya mereka duduk di tempat yang lain. Dan itu ialah antara amalan yang dibuat oleh Syekh Muhammad Kattani. Dari sekarang kita baca beberapa kata nasihat lah. Moga-moga dapat manfaat daripada kata-kata nasihat Syekh Muhammad Kattani ni. Jadi antaranya, dia satu ungkapan yang masyhur, yang kita biasa dengar. Maksudnya, satu ungkapan dia kata, at-tasawwuf khuluqun. Tasawuf ni ialah akhlak. Faman zada alaika fil khuluqi, zada alaika fit tasawwuf. Siapa yang menambahkan kepada kamu akhlak, dia sebenarnya menambahkan kepada kamu tasawuf. Jadi ungkapan yang masyhur ni ialah ungkapan Syekh ni lah. Syekh Muhammad bin Ali Al-Kattani radhiyallahu anhu. Maksudnya yang dikata tasawuf tu ialah usaha untuk mencapai watawassaw bis sabr. Berpesan-pesanlah supaya orang bersifat dengan sabar. Sabar tu satu contohnya, bersifat dengan syukur, bersifat dengan khusyuk, bersifat dengan ikhlas, bersifat dengan tawaduk. Jadi siapa yang berpesan kepada kamu supaya jangan takabur, siapa yang berpesan kepada kamu supaya khusyuklah kan, siapa yang berpesan kepada kamu jangan marah, jangan bersabarlah, itulah orang yang menambahkan kamu tasawuf. Boleh. Jadi Syekh juga berkata, min hukmil muridi an yakuna naumuhu ghalabatan wa akluhu faqatan wa kalamuhu daruratan. Setengah daripada hukum murid tadi. Macam apabila kita masuk dalam tarekat, maka wajib ke atas kita naumuhu ghalabatan. Tidur tu apabila tersangat penat saja. Maksud kita kalau kita duduk pun
terlelap, itu baru dia panggil tidur. Tapi kalau suka-suka tidur, berjam-jam tidur, tak penat pun tidur, sekali-sekali dia malas pun baring, itu dia kata bukan murid tu. Wa akluhu faqatan, makan tu kerana amat lapar, dia kata. Wa kalamuhu daruratan, dan bercakap tu kerana terdesak sangat. Itu 3 pantang lah yang perlu sebagai tahu apabila kita duduk baru masuk dalam tarekat. Dan Syekh juga berkata, asyahwatu zimamus syaitan, faman akhadha bi zimamihi kana abdah. Syahwat tu ialah tali penarik yang syaitan tadi hulurkan. Ikutlah syahwat. Jadi kita pun pegang syahwat tadi. Maka Syekh kata, siapa yang pegang tali syaitan tadi, kana abdahu, maka dia ialah hamba syaitan. Sama ada kita sedar tu pun tak sedar. Kan kita duk kata iyyaka na'budu, nak kata sembah Allah, tapi tiba-tiba apabila kita ikut syahwat, syahwat bercakap, kan, syahwat makan, syahwat berjalan, kan, syahwat bersembang, macam syahwat dunia serumpanya, secara automatik kita dah menjadi hamba syaitan. Betul, Imam juga berkata, innallaha nazara ila abidin min ibadihi falam yarahum ahlan li ma'rifatihi fashaghalahum bi khidmatihi. Allah Subhanahu wa taala memandang kepada sebahagian hamba, dan Allah tengok hamba ni tak ada kemampuan, maksudnya untuk mendapat makrifat. Jadi Allah kata, kamu pergi sembahyang je lah banyak, kan. Pergilah buatlah ibadat lain. Maksudnya kamu tak ada semangat, kan, tak ada kelayakan, tak bersungguh-sungguh. Dan ditanya Syekh Muhammad bin Ali Qattani, ma al-faidatu fi muzakaratil hikayat. Apa faedah kita sebut kisah-kisah ahli sufi? Maksudnya sekarang ni macam kita baca kitab ni separuh. Lepas tu kalau ada syekh-syekh yang kita boleh sebut riwayat hidup ni, kita akan baca lah. Kalam dia, ucapan dia, riwayat hidup dia, cara dia, apa ibadat dia. Jadi orang pernah tanya kepada dia, 300 hijrah dulu orang dah tanya dah, apa faedah cerita kisah-kisah ahli sufi ni? Baca Quran sudah lah, kan? Baca hadis sudah lah. Yang pergi cerita pasal keramat syekh itu, keramat syekh ini, kan? Apa faedah cerita pasal wali-wali ni? Faqala, maka berkatalah Syekh Muhammad Al-Qattani, al-hikayatu jundun min junudillah. Sesungguhnya cerita-cerita ahli sufi ni tentang riwayat hidup mereka tadi ialah satu tentera daripada tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala. Yuqawwi biha abdanal muridin. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan dengan kisah-kisah tersebut badan murid-murid tarekat. Boleh, maksudnya penulis kata kita faham kisah tu menguatkan hati, kan, menguatkan semangat. Tapi penulis kata kisah tu dia bukan semata-mata menguatkan hati, menguatkan semangat. Badan murid tu pun jadi kuat. Daripada tak boleh duduk setengah jam, jadi boleh duduk setengah jam. Sebab kita baca kisah orang tadi. Macam mana Syekh zaman dulu, dia boleh duduk 5 jam. Kan? Kita baca kisah Ayah Hajjah je, dia boleh duduk daripada isyak sampai kepada subuh. Duduk berzikir, tahlil 30,000, 40,000 habis satu malam. Jadi kalau kita dengar cerita tu saja, kita cerita tentang kekuatan orang, maka kisah tentang kekuatan tu akan berpindah kepada pendengar. Jadi itu Syekh bagi tahu. Itulah faedah apabila kita dengar kisah-kisah orang yang amat kuat. Sahabat-sahabat tu manusia yang amat kuat. Wali-wali Allah, dia bukan kuat hati ni saja. Dia bukan kuat rohani, jasmani dia pun memang amat kuat. Sayyidina Ali tu amat kuat. Dan semua sahabat-sahabat yang lain. Jadi orang tanya kepada dia, ada tak bukti, dalil yang kamu berkata macam ni? Dia kata, na'am, qala Allah Ta'ala, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adaka. Allah kata dalam Quran surah Hud, kan, ayat 120, kami ceritakan kepada kamu wahai Rasulullah kisah-kisah rasul yang terdahulu untuk kami menguatkan dengan kisah tersebut hati kamu. Kan, jadi Rasul Nabi Muhammad SAW, kisah yang layak dengannya ialah kisah Rasul-Rasul lah juga. Macam kita manusia biasa ni nak dengar kisah Rasul, kita tak terkesan pun. Kan dah berapa banyak dah dengar sirah, berapa banyak dah baca buku sirah. Tabiat kita macam tu juga, sebab kita amat jauh. Kisah Rasulullah tu tak dapat kita ambil pengajaran sebab terlampau tinggi. Yang layak dengan kita ialah dengarlah kisah wali-wali yang itu ada dekat sikit dengan kamu. Dan kalau kamu dengar kisah Nabi-Nabi itu terlampau tinggi, tak terbuatnya dan tak dapat manfaat pun sebab tak faham. Kisah Nabi itu lagi susah daripada kisah wali-wali Allah ni. Dari Syekh Muhammad bin Abdullah Ar-Razi berkata, aku mendengar Syekh Muhammad bin Ali Qattani berkata, laula anna zikrahu alayya fardun. Ini kita bincang tadi. Kalau kita hanya belajar syariat fiqh, kita hanya faham kewajipan dalam sehari itu semayang saja, dan kita takut dah tinggal semayang.
Kalau kita tinggal sembahyang, kita kata aku jahat kan. Kalau kita tinggal sembahyang, kita rasa aku bersalah. Tapi Syekh ni kata, dia kata laula anna zikrahu fardun alayya fardun. Kalaulah tidak bahawa sesungguhnya berzikir mengingati Allah ialah satu kefarduan ke atasku. Maknanya orang di zaman Syekh Junaid Al-Baghdadi, manusia di zaman tabi' itu, mereka faham zikir tu wajib. Sebab zikir tu disebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Uzkuru tu ialah kata kerja perintah, sebagaimana kata kerja aqimus solat. Jadi kenapa kamu pergi kata solat saja wajib, tiba-tiba zikir tak payah? Jadi sekarang ni kalau kita meninggalkan zikir, kita tak ada rasa bersalah pun. 5 tahun tak berzikir, 10 tahun tak berzikir, 20 tahun tak berzikir, saya okey je. Saya ialah orang yang baik, saya ialah ahli orang beriman, kan, saya ialah ahli syurga. Kita dah kata baik dah. Padahal kefarduan yang amat agung, yang Allah kata wala zikrullahi akbar, zikir ialah kefarduan yang paling besar. Pun kita tak buat lagi, tapi dah kata ahli syurga dah, saya orang baik kan, saya orang masjid kan, saya orang ahli syurga. Jadi penulis ni kata, maksud Syekh Muhammad Qahtani ni kata, kalaulah zikir tadi tak fardu, ma zakartuhu ijlalan lahu, nescaya aku tak berani pun, aku takkan berzikir pun, kerana mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya nak menyebut la ilaha illallah tu berani ke? Dia kata kalau zikir tu tak wajib ke atas aku takkan sebut la ilaha illallah tu kerana amat takut. Dia kata. Kenapa takut? Dia kata misli yazkuruhu walam yaghsil famahu bi alfi taubatin mutaqabbalah. Dia kata orang seperti aku ni layak ke nak sebut la ilaha illallah tadi tu? Padahal aku tadi tak basuh mulut aku tadi dengan 1000 taubat yang diterima di sisi Allah. Maksud mulut kita ni mengumpat orang, mulut kita ni bercakap dunia, tiba-tiba nak sebut la ilaha illallah dengan selambanya. Jadi dia kata, hai, itu bukan aku. Dia kata tak layak pun. Dia kata kita menyebut la ilaha illallah dan sebut Allahu Akbar, nak sebut subhanallah, nak jadi angkat takbir imam tu sebenarnya tak layak. Dia kata. Tapi sebab dia kata dah fardu juga, aku terpaksa buat. Dia kata kalau benda tu tak fardu, dia kata aku tak berani buat. Sebab dia tahu mulut kita ni sangat jahat. Mulut kita ni tak bertaubat. Kan, mulut kita ni tak istighfar. Jadi itu dia nak bagi tahu, pertama nak bagi tahu kepada kita, zikir ialah satu kefarduan di sisi umat Islam. Jangan sekali-kali kita bezakan, saya hanya nak semayang saja, zikir-zikir tak mau. Kalau kita hanya nak semayang saja, zikir tak mau, maka kita tadi meninggalkan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Syekh Ubaidullah bin Muhammad Al-Aishi berkata, aku mendengar Syekh Qahtani berkata. Jadi ini ada satu perincian. Maksud perincian ni kita biasa jumpa dalam kitab-kitab, tapi rupa-rupanya yang menyebut perincian wali-wali Allah ni ialah Syekh Qahtani ni sendiri. Maksud Syekh yang kita tengah bincang ni, maksud Syekh Qahtani ni kata an-nuqaba'u 300. Maksud wali Allah, tingkatan wali Allah yang bernama nuqaba jadi 300 orang. Wan nujaba'u 70, dan nujaba ada 70 orang. Wal budala'u 40, dan wali abdal ada 40. Wal akhyaru 7, dan wali tingkatan akhir ada 7. Wal umud 4, dan wali tingkatan umud tadi 4 orang. Wal ghausu wahidun, dan wali kutub ghaus tadi ada seorang. Dia kata famaskanul nuqaba'il maghrib, maka tempat tinggal wali-wali nuqaba yang 300 orang tadi maghrib, maknanya sebelah barat ni. Sebelah barat. Wa maskanun nujaba'i Misr, dan tempat tinggal wali-wali nujaba dari nujaba ada 70 orang ialah Mesir, bumi Mesir. Wa maskanul abdal, dan tempat tinggal wali-wali abdal ialah Syam, bumi Syam. Wal akhyaru sayyahuna fil ard, dan kita ada 7 orang wali akhir yang sayyahuna fil ard, berjalan di seluruh muka bumi, maksudnya dia tak ada tempat tinggal tetap. Wal umud fi zawayal ard, dan wali autad, setengah kitab dia panggil autad, tapi ini dia panggil al-umud ni. Jadi yang wali umud dia berada di 4 penjuru dunia. Wa maskanul ghausi Makkah, dan tempat Makkah tu, dan tempat tinggal wali kutub tadi ialah Mekah. Jadi ini dia kata kebiasaannya mereka ada di tempat tersebut. Jadi apa faedah dia bagi tahu ni? Dia nak bagi tahu fa iza uridatil hajatu min amril ammah, apabila ada hajat daripada keperluan orang manusia umum, maksudnya manusia berdoa, jauhkan bala, angkatkan musibah, tolong macam-macam. Ibtahala fiha nuqaba, maksudnya apabila ada saja hajat umum dari kalangan manusia, maka wali nuqaba tadi yang 300 orang yang berada di Mesir tu, mereka yang akan berdoa dulu. Kalau tak terima, maka nujaba pula berdoa. Kalau tak terima, abdal pula berdoa. Kalau tak terima, akhir pula berdoa.
Kalau tak diangkat lagi bala tu, maka tadi berdoa yang 4 orang tadi. Dan kalau tak diterima juga, maka pada ketika itu ibtahalal ghaus. Maka wali ghaus tadi akan berdoa, memohon daripada Allah Subhanahu wa taala. Fala yutimmu mas'alatahu. Maka dia tak sempat pun nak habis berdoa tadi, hatta tujaba da'watuhu, sehinggalah dimustajabkan doa mereka. Maksud dalam ni dia nak bagi tahu itulah faedah wali-wali Allah. Yang kita dapat seronok sekarang ni, dapat pergi kerja, kita dapat gaji, kita dapat makan, kita dapat tidur, dapat duduk dalam aircon, dapat elektrik, dapat semua tu dengan sebab wali-wali Allah tadi doa. Itulah yang faedahnya nak bagi tahu ni. Bukan saya hidup bahagia dengan sebab saya bagus. Jadi semua tu ialah salah faham kan. Maksudnya doa mereka lah yang menjauhkan bala kan, doa mereka lah yang mengangkat musibah, doa mereka lah yang menyebabkan kita boleh bernafas hari ni. Jadi sebab itulah kita kena bersyukur kan adanya wali-wali Allah. Kita kena berkhidmat kepada mereka, dekatkan diri kepada mereka, sayang kepada mereka. Itu faedah dia bagi tahu tadi lah. Maksud di perincian tingkatan wali-wali ini ialah yang dia bagi tahu tadi ni, yang 370, 40 inilah tingkatan wali-wali Allah yang di bawah pentadbiran kutub. Maksudnya wali kutub ni dia ada menteri-menteri dia lah yang dia bagi tahu tu. Yang 40, level 7, 40, 100 itu semua menteri-menteri dia. Dia ada beratus ribu lagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang di luar pentadbiran kutub. Yang itu dia tak bagi tahu lah, dia ada macam-macam lagi kumpulan dia. Jadi sebab tu kita kena, pertama sekali kita kena bersyukur kerana mereka sebenarnya pentadbir alam semesta. Yang kita nampak hujan, yang kita nampak pemerintah ni naik kan, parti politik ni menang, parti politik ni kalah, semua tu di bawah pentadbiran wali-wali Allah, sebab mereka lah yang mentadbir alam semesta. Dan kita bersyukur lah, dan pertama lagi kita kena beradab kan. Maksudnya mereka yang disebut tadi tu, yang 70, 300 ni, orangnya bukan ustaz, orangnya tak sebesarnya qadi, orangnya bukan mufti, orangnya kadang-kadang penjual di pasar kan, orangnya kadang pemandu kenderaan, orangnya kadang-kadang bekerja di pejabat. Kita tak tahu orangnya buat kerja apa pun, sebab batin tu tak sama dengan zahir ni, sebab mereka tadi bersembunyi. Tapi orang tu mesti ada di seluruh dunia. Dan yang terakhir sekali daripada nasihat Syekh Abu Bakrin Muhammad Al-Kattani ni, dia kata raw'atun 'inda intibahin min ghaflatin wa inqita'in an hazzin nafsi, atau wa inqita'un an hazzin nafsi wa irti'adun min khawfil qati'ati afdalu 'ala al-murid min ibadati thaqalain. Okay, sekarang ni penulis, maksudnya Syekh ni dia nak ajar kepada kita apa ibadat yang sebenarnya agung. Maksud kita sekarang ni, kalau kita faham ibadat zahir yang agung. Dia boleh baca, dia boleh semayang 70,000 rakaat, dia boleh pergi haji tiap-tiap tahun, dia boleh berumrah 1000 kali. Jadi di sisi orang awam, dia faham ialah amalan zahir saja yang penting tu. Amalan zahir lah yang dia kata afdal. Tapi sekarang ni penulis dia nak bagi tahu, dia kata sekiranya kita murid di dalam tarekat, apabila kita dah mula mendekatkan diri kepada Allah, tiba-tiba kita dicampak dengan rasa ketakutan yang amat sangat. Takut, menangis-nangis, menggertar-menggertar, takut aku mati tak sempat bertobat, takut aku mati tak sempat kenal Allah Ta'ala, takut sangat, macam rasa nak tercabut nyawa ni, rasa semua benda jadi tak kena. Jadi penulis dia kata, maksud Syekh ni kata, ketakutan yang Allah bagikan kepada mana-mana murid tadi tu khairun ataupun afdalu min ibadatis thaqalaini, lebih baik daripada ibadat ke semua makhluk di langit dan di bumi, manusia dan jin. Maksud yang dikehendaki daripada ibadat tadi ialah ketakutan. Maksud kita baca surah Tabarak tu, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, mereka yang gerun kepada Allah Subhanahu wa taala, allazina takut dari itu. Manusia yang dikehendaki daripada kita semayang berpuluh-puluh tahun ni ialah timbulnya rasa gerun. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama tadi. Jadi sekiranya Allah campakkan kegerunan tu, dikurniakan rasa kegerunan, ketakutan, rasa nak bertobat, rasa dah tak mau lagi lalai tu, itu dia kata kurniaan tu lebih baik daripada ibadat semua makhluk di langit dan di bumi. Sebab itu ialah hasil. Yang dikehendaki daripada kerja ialah hasilnya. Buat kerja banyak tapi hasilnya tak ada, nak buat apa? Jadi itulah nasihatlah daripada penulis. Moga-moga kita tahu
sesuatu kurniaan yang Allah bagi pada kita tu amat agung. Bila Allah Ta'ala campakkan rasa nak bertaubat, kan, bila Allah Ta'ala campakkan kepada kita rasa menyesal, berbuang masa kenapa lama sangat ni, bila nak bertaubat, kan, bila kita dapat rasa-rasa tu dalam hati, maka kena bersyukur banyak-banyak. Sebab rasa tu ialah kurniaan yang amat agung. Kan, rasa itulah yang menyebabkan kita akan bertaubat, tinggalkan kelalaian, tinggalkan berpaling daripada Allah yang dah lama berlaku ni. Jadi dia nak bagi tahu benda tu ialah kurniaan yang agung. Benda tu bukan kebetulan, kan, benda tu bukan sia-sia. Cuma kita kena sambut dan kita kena ikut. Kalau kita dikurniakan dengan rasa takut, lepas tu kita buat tak faham ataupun kita buat biar, kita abaikan, nanti kita panggil kufur nikmat lah. Kan, bila kufur nikmat, lama-lama Allah marah, dia tak bagi lagi. Itu yang kita minta lindung lah, daripada tidak memahami kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sedikit tentang riwayat hidup Syekh Muhammad bin Umar bin Ja'far Al-Qattani radhiyallahu anhu, salah seorang ahli tasawuf yang agung, kan, di zaman Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhum ajma'in. Kan, moga-moga apabila kita membaca kata-kata nasihat daripada beliau tu, kita dapat manfaat lah, dan segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.